don't forget to subscribe my channel. Hang Duk Mana. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Kak Amir tentang isu Wan Saiful dakwa MP Gua Musang Tanjung Karang ejen pujuk sokong PM. Pemimpin Bersatu Wan Saiful Wanjam mendakwa Ahli Parlimen Gua Musang Muhammad Azizi Abu Naim dan Ahli Parlimen Tanjung Karang Dr. Zulkafli Hanafi menjadi ejen memujuk wakil rakyat Pembangkang untuk menyokong Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Okey, mari kita dengar respon daripada Datuk Kamal Amir. Dia akan tak komen macam biasa. Tasik Gelugur. Ya, Tasik Saya malas nak sebut nama lah. Yalah. Nanti dia famous lagi. Nanti dia famous betul. lagi. Kali ini dia tuduh pula, dia kata ada 2 orang jumpa dia pikat, tawarkan peruntukan 2 juta. Lepas tu kes dia tu akan ditarik balik. Saya kata ini kenyataan yang agak-agak berat ni, Rijal ni. Dia berani sebut tu sebab dalam parlimen tu. Sebab dia ada immunity kan. Itu masalahnya. Saya nampak sekarang ni, wakil rakyat kita ni, mereka menggunakan parlimen itu sebagai immunity untuk melontarkan sebarang kenyataan. Yang nak dibawa ke mahkamah tak boleh, nak ambil tindakan tak boleh, satu kebebasan. Saya rasa ini juga perlu dikaji. Walaupun dia minta supaya speaker mengkaji semula Akta 80 lah apa semua dalam apa ni hak ehwal sebagai wakil rakyat. Tapi saya kata ini juga kena buat kajian jugalah. Sudah sampai Malaysia ni mengkaji balik kebebasan bersuara dalam parlimen. Betul. Kan? Sebab parlimen ni buat live tu. Betul. Orang semua tengok, rakyat semua tengok. Jadi diorang tak semua tahu yang you can say anything in the parliament because benda tu diorang ada immunity apa semua, tak semua orang tahu gitu. Betul. Jadi dia jadi medan untuk memfitnah pula. Untuk buat cerita. Bila dikatakan SPRM pun ada panggil dia. Tu bila SPRM cakap tak ada pula kan. So dia suka-suka je. Saya kalau SPRM pun susah nak ambil kenyataan kalau bercakap dalam parlimen je. Ya, betul. Kalau you ahli parlimen, dia boleh maki orang lagi suka-suka, tuduh itu tuduh ini. Sebab you ada immunity habis-habis sangat, dia boleh ambil tindakan tata tertib. Betul, boleh halau oleh speaker. Dia bawa hak keistimewaan seorang ahli parlimen, dia tak boleh mengelirukan dewan, dia tak boleh bercakap bohong. Ikut peraturan mesyuarat lah. Kalau itu maka perlu ada kajian balik lah. Betul. Sebab saya tengok hari ni pula kesan daripada itu apabila ini ahli parlimen daripada Gua Musang. Iaitu saudara Muhammad Azizi Abu Naim, dia mengatakan kenyataan ahli parlimen Tasik Gelugur itu sebagai fitnah yang bertujuan untuk memburukkan imejnya sebagai ahli politik. Tak betul lah tu kata. Ya. Tapi katanya waktu ahli parlimen Tasik Gelugur tu melontarkan kenyataan dalam parlimen, dia kata waktu dia tak ada dalam parlimen. Kalau dia ada mungkin boleh baling kasut lah. boleh bertumbuk rasanya kan. Itu keadaannya Jack. Saya tengok ya Allah ya Tuhanku, apa nak jadi politik kita ni? Malu. Takkan level gini je kita kan tu. Betul, tak habis-habis. Sedangkan sepatutnya kita nak bercakap soal ekonomi rakyat. Kan dalam keadaan sekarang ni dunia mengalami kemelesaan ekonomi yang begitu teruk. Tapi kita masih lagi dengan persepsi buruk, maki hamon, pemimpin dimaki. Saya tak tahulah je macam mana. Sebab dia orang ni berangan, yelah, siapa-siapa pun nak jadi, mungkin dia orang rindu nak jadi part of the government ke apa ke. But dalam keadaan itu, saya juga pernah melontarkan satu nasihat yang membina lah pada dia orang. Again, bukan saya sokong Perikatan Nasional. Tetapi dia orang kena fikir tentang kalau dia orang betul-betul nak jadi kerajaan pada masa akan datang, mereka perlulah mengeluarkan hujah-hujah yang membantu rakyat. Barulah orang nampak, oh, you are ready to become part of the government. Betul. Kalau tidak, setakat macam kau ni nak tunjuk hero tapi tak ada substance. Sembang aja lebih. Sembang kosong aja. Ya. Pergilah kedai kopi, boleh je sembang kosong. Betul. Tak ada masalah, main carom sekali. Tapi apakah parlimen kita level kedai kopi? Itulah pasal. Itu saya tengok, saya kecewa. Bila saya melihat perbahasan di parlimen, hari demi hari tak ada langsung bercakap soal rakyat. Sedangkan parlimen itu tempat untuk mereka membincangkan soal kehidupan rakyat. Betul. Sama ada kamu pembangkang ke ataupun kamu daripada parti pentadbir, parti pemerintah, that doesn't matter. Artinya dua-dua menyatukan pemikiran. Betul. Kan? Bukan hanya bercakap pumpang yang tidak memberi kesan kepada kehidupan rakyat. Betul. Dan sebenarnya ia kembali kepada apa orang selalu cakap lah. Di mana seseorang pemimpin itu menggambarkan siapakah penduduk ataupun rakyat yang memilih dia. Jadi again, saya bukannya nak menghina atau merendahkan pemikiran rakyat, tetapi saya lebih beri peringatan kepada rakyat seluruhannya.
supaya memilihlah dengan bijak. Ambillah orang yang ada akal sikit. Kan? Sorry to say lah kan. Sebab kita kena fikir kita nak pilih seorang wakil kita, wakil rakyat kita dalam parlimen. Bukan nak cakap benda-benda mengarut macam ni. Kan? Nak cakap pasal cetak duit lah apa benda ni. Macam, come on, that is not a solution yang kita tahu boleh menguatkan ekonomi negara. Ya, ya. Jadi carilah orang yang lebih baik yang ada. Saya makan je. Ini sahur ni. Tu lah pasal. Apa, biarlah carilah orang yang lebih ada track record yang lebih menarik sikit, yang baik. Barulah kita tahu, oh terjamin lah. Ini balik-balik bila dah pilih seseorang itu, kumpul duit 400,000 nak buka ibu pejabat. Mungkin Datuk pernah dengar lah kisah Tahu. ni. Tahu je ni. Macam apa benda ni, kita pilih kau untuk kita bagi derma dekat engkau ke? Buat 10 melo lagi ke? Macam, bukankah engkau ni dah ada kekuatan ekonomi Kau berjanji nak jaga rakyat. Ya, nak jaga rakyat. Mudahnya rakyat kena jaga engkau. Sorry tu makan dulu. Adun Kuala Kubu. Ya. Ada orang Kuala Kubu, Lee Ki Hyong disahkan meninggal dunia. Pagi tadi ya. Pagi tadi. Dia mewakili parti DAP rasanya tak? Betul. Kan? Jadi kalau begitu keadaannya, akan ada pilihan kecil lah. Betul. Aduh. Nampak-nampak dia bergaduh lagi kita ni, Bek. Aduh. Itulah kita, memanglah kita ucapkan takziah. Pertama kalinya kita mengucapkan takziah. Ya. Tapi nak tak nak mesti kena ada pilihan kecil. Dan saya lihat DAP akan terus bertanding di situ lah. Dia akan menuntut itu kursi dia lah. Sebab dia dah menang sejak 2013. Dia mendiang tu sendiri. Jadi dah 3 kali dia menang. Saya kenal dengan Lee ni. Oh ya ke? Saya kenal. Saya satu hari itu saya pergi ke Pekan Batang Kali di Kuala Kubu lah. Dekat Batang Kali tu saya nak minum pagi. Saya tengok wakil rakyat apa hal ni wakil rakyat. Rupanya dia tengah makan selongkang. Oh ya ke? Ya. Inilah antara sikapnya, memang cakap bahasa Melayu pasih. Oh okey. Lepas tu dengan rakyat, dengan apa tuan punya kedai dan sebagainya, dan dia tak ada langsung ada barrier lah antara dia dengan rakyat. Inilah saya katakan dia boleh menang. Letak macam mana pun, buat macam mana pun dia tetap menang. Sebab itu cara dia bekerja. Saya harapkan wakil-wakil rakyat kita, terutama daripada UMNO, daripada keadilan, daripada amanah, santunilah rakyat. Betul. Kan? Saya tengok Lee Ki Hyong ni, betul, Black, ini pengalaman saya. Nampak sendiri Dan dia pula kadang-kadang dia tak kekok. Ada kalanya dia pakai baju kurung, ada pakai baju kebaya. Bila ada fiesta, pembacaan puisi, dia datang, dia kongsikan sajak. Satu wakil rakyat yang bagi saya yang benar-benar wakil rakyat lah. Yalah, betul lah. Jadi tapi tak tahulah pengganti dia siapa pula. Tapi saya yakin kali ini tentulah MCA dia akan letakkan calonnya, minta juga, tak tahulah macam mana. Ya ke? Susah juga nak buat keputusan ni. Sebab dia yang saya nampak untuk Kuala Kubu baru, dia perubahan demografik daripada 40% Cina tu dia jadi 40% Melayu pula. Sejak 2018 tak silap. Okey. Dan dalam keadaan itu saya pun terfikir mungkin pihak lawan ke Perikatan Nasional ke akan cuba-cuba taruh calon Melayu pula. Ini pandangan saya lah. Saya bukan wakil PN. Betul. Walaupun hari ini saya nampak ada ex-UMNO bergambar dengan orang PN hari ni. Ada. Pasal report polis apa lah, tak ada kena-kena dengan kita. Ya. Tapi that's besides the point. The point is macam saya nampak mungkin Perikatan Nasional ni akan cuba taruh seorang calon Melayu, dan daripada Bersatu ataupun PAS. Dia akan jadi lebih tricky kalau benda tu berlaku. Kalau itu berlaku, nampak macam mana kata Puan Zabidah Ibrahim, dia kata maka mula lagi lah makin hamon. Ya. Tak habis lagi lah. Bulan Ramadan ni pun macam tak ada henti je tu. Bagaimanapun life must go on lah. Jadi kita tengoklah apa yang berlaku. Betul. Cuma ini ada pula cerita di Parlimen. Tak habis-habis lagi ahli Parlimen Kita saya baca detail lagi. Wan Saiful Wan Jan yang juga ahli Parlimen Tasik gelugu ketika membangkitkan dakwaan itu di Parlimen turut menggesa Speaker Dewan Rakyat menubuhkan sebuah kuasa pilihan khas bagi mengambil tindakan sewajarnya. Saya ingin mencadangkan yang betul supaya Dewan Rakyat ini membuat satu ketetapan supaya jawatan kuasa pilihan khas mengambil tindakan berdasarkan Peraturan 80A yang dibaca bersama Seksyen 9 Akta Parlimen bagi mengenal pasti, membicara, memutuskan, menghukum beberapa individu yang membuat penawaran bagi mempengaruhi kelakuan saya dalam dewan ini. Katanya ialah usaha kacau, ganggu, penawaran dan tindakan yang berbau ancaman yang
salah untuk mempengaruhi kelakuan saya sebagai seorang ahli parlimen. Okey tuan-tuan, mari terus menyokong kajian perpaduan daripada Mak Ibrahim. Assalamualaikum.